wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah, ma taufiqi wal intisami illa billah, wa alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Rabbana afrih alaina sabran wa tawaffana muslimin. Qala Allah ta'ala fil Qur'an al-Karim, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, tama-tamanya syukur kita pada Allah. Dengan izin dia, dengan rahmat dia, Allah himpunkan kita pada waktu asar ni sementara nak balik rumah. 153 hadis 309. Oh no. Kita masih lagi duk cakap bab berkenaan dengan semayang. Yang mana semayang ni, kita boleh tahu sila bila semayang, kita tahu daripada sahabat Nabi nama dia Malik bin Huwairis radhiyallahu anhu. Salah seorang daripada sahabat Nabi, bila Nabi sampai di Madinah, dia tengok Nabi, dia seronok sangat-sangat. Dia minta untuk duduk dengan Nabi dalam beberapa hari. Ulama mengatakan jarak masa 17 hari sampai 20 hari. Bila duduk dengan Nabi, dia perhati dekat Nabi, dia nak tahu macam mana Nabi semayang. Sampai Nabi kalih ke belakang, Nabi kata, sallu kama ra'aitumuni usalli. Semayanglah kamu semua sebagaimana kamu nampak aku semayang. Maka hadis hari ini kita sambung berkenaan dengan semayang maghrib. Semayang maghrib Nabi cuma sekali, sepanjang hidup Nabi sekali saja berlaku panjang. Kebanyakannya semayang maghrib Nabi ini berdengung saja. Dia ada short. Sepanjang maghrib Nabi cuma pendek. Cuma yang ni saja Nabi semayang dengan Nabi baca bitur. Dia kata kat sini, an Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu qala, kata dia, sami'tu, aku dengar daripada mulut Nabi sendiri, yaqra'una fil maghribi, aku tengok Nabi semayang maghrib bitur. Tur panjang tak? Panjang lah kan, panjang lah. Kena banding pulang surah Bina, panjang lah dia lagi kan. Dia kata betul ni, walaupun Nabi duk katakan sahabat, Nabi duk tegur sahabat, tolong. Kebetulan Nabi baca surah ni bila Nabi himpunkan sahabat, semuanya memang tak ada kerja belakang. Nabi tahu mereka tu tak pintar mana pun. Tapi kalau Nabi semayang maghrib dengan mereka Nabi kerja. Macam kita saat ni semayang maghrib, kita tak ada, semua kalang kabut nak balik sana sini. Yang tu imam dia baca panjang pasal apa? Malaikat dia katuk Tok Imam tu berhenti. Maka Nabi SAW yang Nabi baca panjang ni pasal semua di kalangan sahabat dia tak ada apa pun, pada duduk melengung dulu. Maka Nabi perpanjangkan surah. Ini satu kejadian yang berlaku pada diri Nabi SAW. Maka hadis ni diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Darjat kedudukan hadis ni adalah sahih, maksudnya sudah jelas dia menjadi sunnah Nabi SAW. Mulai daripada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah kebiasaan Nabi, dia kata, yaqra'una salatul fajr wa salatul yaumul jumaah. Dan menjadi kebiasaan Nabi, kalau Nabi yaqra'una fi salatul fajr yaumul jumaah, Nabi akan baca pada solat subuh, solat fajar pada hari Jumaat, Alif Lam Tanzil, yang tempat kita dah baca, tempat kita, dan kita buat sejadah sekali. Pada rakaat yang kedua kita baca Al-Hatta alal insan. Hadis muttafaqun alaih. Sunnah kalau semayang subuh, semayang subuh pada rakaat yang pertama kita baca Alif Lam Tanzil sampai ke habis. Itu pada rakaat yang pertama. Rakaat yang kedua kita baca Al-Hatta alal insan.
pada rakaat yang kedua. Tapi di tempat kita ni alif lam rakaat pertama dan kedua. Ya. Kita akan sambung kita akan sambung. Kita jarang ada juga masjid yang buat, tapi jarang. Tapi tempat kita ni semua orang bekerja, kalau boleh kita tak baca yang ni pun tak apa. Ustaz kata jadi imam, wadduha walaili idza saja. Sabi rakaat pertama. Rakaat kedua, alam tara kaifa fa'ala. Pasal semua nak bekerja. Kan? Daripada kita panjang tak khusyuk, lagi bagus kita baca pendek. Tapi kalau orang ada masa, pasal tu waktu subuh kita ni adalah subuh yang lambat. Waktu subuh yang lambat. Saya rasa subuh dah masuk sejam yang lalu dah, baru kita azan. Mau tak mau kita kena akui hakikat yang sebenar. Ya. Oleh sebab tu kalau orang baca alif lam tanzil, dia baca pelan-pelan rakaat pertama, dia baca pula rakaat kedua al-hatta ala linsani, cerah habis. Cerah habis tidak confirm 100% cerah. Kalau tak cerah, hang baca cepat. Confirm 100% cerah. Bila ada cerah tu pun dah khilaf daripada sunnah. Masa Nabi SAW, Nabi baca alif lam tanzil, Nabi baca al-hatta ala insani. Lepas Nabi sembahyang subuh, hang tak nampak apa pun tak nampak, gelap gelamat. Maka Nabi kata selesai sembahyang subuh, lepas sembahyang subuh, hang nak nampak apa pun nak nampak, hang ibarat macam dia baca 60 ayat. Antara 60 sampai 100 ayat baru nampak sama-sama. Tapi kalau kita baca alif lam tanzil pelan-pelan sampai habis rakaat pertama, kita baca pula al-hatta ala insan, cerah dah, cerah. Tapi kerja lah kita, hang duduk dalam masjid. Pada menunjukkan semayang subuh kita masuk terlalu awal. Masa tu kita kena bagi bab agama ni, bagi kepada orang agama untuk menguruskan agama. Bila kita bagi agama pada orang bukan agama, dia akan jadi agama macam-macam. Kan? Maksud di sini pada solat fajar pada hari Jumaat, Rasulullah pernah dia kata baca surah Alif Lam. Kita ni kalau Nabi baca tu yang tu je, tak boleh tukar. Boleh tukar lain, tukarlah. Boleh tukar lain. Hukum dia kata kat sini sunnah membaca dua surah tersebut. Dia kata pada solat subuh pada hari Jumaat, sunnah, ya betul sunnah. Tapi kalau kita tukar yang lain pun tak apa. Okey, tak apa. Wali Imam Tabarani min hadisi Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ni tentang bacaan Al-Quran dia begitu straight. Dia kata yudimu dhalik. Bila aku tahu kata Nabi SAW macam tu, aku akan baca lah macam tu, kata Abdullah bin Mas'ud. Masa Ustaz ulang berkali-kali, Abdullah bin Mas'ud ni ada kelebihan special dekat diri dia. Maka Nabi SAW dalam ramai-ramai sahabat Nabi dengar orang baca Quran yang paling Nabi seronok sekali. Dalam ramai-ramai sahabat Nabi, yang paling seronok sekali Nabi dengar ialah Abdullah bin Mas'ud. Dan Quran Abdullah bin Mas'ud dia tidak ada surah Fatihah, dia tak ada Fatihah. Dia berbeza dengan sahabat-sahabat Nabi yang lain, semua mushaf atau Quran ada Fatihah, kecuali Abdullah bin Mas'ud tak ada Fatihah. Pasal apa? Bila orang tanya ke dia, awak Quran hang tak ada Fatihah, maka dia katakan Nabi SAW, Nabi kata kalau setiap surah kena baca Fatihah. Jadi takkan aku nak tulis Fatihah Baqarah, Fatihah surah Al-Imran, Fatihah surah Nisa, Fatihah Al-A'raf. Takkan tulis macam tu. Maka Quran aku tidak ada Fatihah. Ini kelebihan yang ada pada Abdullah bin Mas'ud. Hadis yang seterusnya, An Uzaifah ibn Yamani radhiyallahu anhu. Uzaifah ibn Yamani salah seorang sahabat Nabi, bila semayang dia boleh nampak tentang masa depan. Ini kelebihan yang Allah bagi pada setiap sahabat Nabi. Yang lulak-lulak ni semua, kalau dia nampak masa depan, nama dia istijraj. Istijraj, nampak tak? Ada orang macam gila-gila sikit, tapi Allah, ilmu Allah tumpang kat dia. Dia tengok dia ni gila-gila sikit macam Tok Sami. Hai manasira, tapi kadang-kadang dia boleh berubat. Sampai kita tengok TV3 dia tunjuk ada orang Melayu pergi berubat dengan dia. Kan? Ada orang Melayu pergi berubat dengan dia. Pergi berubat dengan dia kan, pergi berubat dengan orang Melayu yang beramal dengan tak seronok, sama kategori.
Kita pergi dengan bawah umum orang Melayu, kita pergi dengan geng. Hei, mana sifa, sama. Adik-beradik dia sama, adik hukum dia sama. Uzaifah ibn Yamani radhiyallahu anhu, dia ada kelebihan ni. Tengok, kalau ya Allah yang jadi hamba Allah, yang Allah sayang dekat dia, senang dibicara. Tapi kalau orang itu enggak ada ciri-ciri kesolehannya, Allah enggak suka berbicara dengannya. Kau bisa paham ya? Ya, terima kasih kan. Kalau orang tu ada sifat-sifat yang Allah sayang, senang. Kalau orang itu enggak ada sifat-sifat yang mana Allah mahu, maka Allah tidak bisa memberi sesuatu yang baik samanya. Oleh sebab tu Uzaifah ibn Yamani radhiyallahu anhu qala, "Sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam." Kata Uzaifah ibn Yamani, aku sembahyang bersama-sama dengan Nabi. Fama marrat bihi ayatun. Bila aku tengah sembahyang dengan Nabi, fama, maka barang yang marrat, lalu dalam sembahyang kami itu satu ayat rahmah, menunjukkan rahmat. Illa waqafa indaha yas'alu. Bila Nabi SAW bila mai saja ayat tanda-tanda rahmat, Nabi berhenti sekejap. Maka Nabi kata, yas'alu, minta dengan Allah. Kita sembahyang sunat ke, kita sembahyang dengan Tok Imam sekalipun. Dan Imam Mekah kan, dia akan berhenti seketika sikit bila ayat-ayat yang mendatangkan kerahmatan. Yas'alu, minta. Allah kata, "Wanazzala alaihi rahmatu." Turunnya rahmat Allah, kita minta, ya Allah, bagilah aku jadi, ya Allah, hamba-Mu, hamba yang cemerlang gemilang sampai tak terbilang-bilang. Bila aku nak ubah pangai aku ni, aku esok lusa lagi akan jadi tetamu Allah Ta'ala. Tapi aku tengok diri aku, something lot lah. Aku boleh jadikan tetamu Allah untuk nak naik kapal terbang untuk pergi jumpa dengan Allah. You know, something tergede-gede have ada kat diri kita. So aku ni layak ke untuk pergi jejak bumi tu? Ataupun aku jejak bumi tu sekadar sia-sia saja, Allah takkan sambut aku sebagai tetamu dia. You understand? Di hujung nanti kita cerita siapakah yang akan menjadi tetamu Tuhan. Yang mana-mana masih lagi rancangan yang sama. Okay? Oleh sebab tu kita tengok Uzaifah ibn Yamani kata, aku sembahyang dengan Nabi. Famarrat bihi ayah. Bila aku sembahyang dengan Nabi, mai satu ayat, dia kata ayatun rahmah. Ayat menandakan ayat rahmat Allah Ta'ala. Illa waqafa indaha. Illa kecuali berhentilah sebentar. Waqafa indaha yas'al. Bila tang situ, bila kita berhenti tak ada cakap bahasa Melayu. Tuhan, aku sembahyang tau, tapi tak sembahyang. Aku nak minta dekat lingkup jahanam sembahyang kita. Kita tak boleh cakap bahasa kita cakap bahasa Arab. Kita kata, ya Allah, as'aluka ya Allah min rahmatika. Ya Allah, as'aluka ya Allah min rahmatika. Ya Allah Tuhan, aku minta rahmat-Mu ya Allah untuk aku. Tolong ya Allah, walaupun aku jahat, aku lolak satu macam, tapi aku tak pernah tinggal kuliah ni membanding dengan orang yang tak pernah main kuliah ni Tuhan. Bagilah aku peluang Tuhan. Ada faham? Minta dengan Tuhan. Kita minta dengan dia. Dia kata, wala ayatun azab illa yata'awaz minha. Mai ayat azab, kan Allah kata, masuklah kamu ke dalam neraka kan. Ayat-ayat menunjukkan neraka Allah Ta'ala. Maka kita kata, ya Allah, aku lindunglah dengan azab, ya Allah. Aku tak sanggup ya Allah. Aku sakit gigi pun MC 2 hari ya Allah. Sakit gigi MC 2 hari. Apatah lagi kalau azab yang Allah nak bagi kat aku. Maka hadis ni ajak dekat kita. Uzaifah kata, bila semayang aku mendekat belakang Nabi, aku dengar manilah Nabi duk sebut. Bila mai tang ayat rahmat, Nabi berhenti minta. Bila mai tak ayat azab, Nabi minta berlindung. Macam kami ni, ya Allah Tuhan, kami semayang azab pun tak tahu, terus je. Macam kita kan,
Nak kata azab ke apa, rahmat ke apa pun tak tahu. Saya duduk dengar sedar tu imam tu. Kami pakai duduk dengar lah, sambil duduk dengar tu, ya Allah. Tak tahu nak plan apa pun. Cuma duduk semayang lama, duduk plan. Nak beli apa saudak satu, karipap dua, karipap sading. Tu imam panjang. Yang kami tahu kami plan dalam semayang kami. Nak kata ayat azab pun tak tahu, ayat pelindung apa pun kami tak tahu, ya Allah. Maka dia kata, oleh sebab tu dia kata kat sini, sesudah membaca ayat rahmat dalam solat, Rasulullah berhenti. Lalu dia kata berdoa kepada Allah Ta'ala, dan sesudah membaca ayat yang kata berhubung dengan seksaan baginda, dia kata berlindung diri kepada Allah Ta'ala. Namun berlindung diri kepada Allah Ta'ala yang terdapat dalam hadis ini menurut riwayat lain yang tidak disebutkan dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam solat malam, bukan solat fardu. Ada ulama mengatakan solat malam, selalunya macam tu, semua solat malam. Hukumnya kita berdoa sesudah membaca ayat rahmat dalam solat malam dan berlindung diri kepada Allah Ta'ala setelah membaca ayat berhubung dengan azab adalah sunnah Rasulullah SAW. Daripada Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas ini adalah sepupu Nabi. Keistimewaan yang ada dekat dia memang banyak, sampai dia boleh mentakwilkan ayat-ayat Allah Ta'ala yang mana susah dia boleh takwil. Pasal kelebihan Nabi doa dekat dia, Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Nabi doa dekat dia. Dia cerdik masalah fiqh, dia cerdik masalah Quran. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, ala wa inni nuhitu an aqra Quran raki'an aw sajidan. Wallahi bila mana kita tang rokok, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala, ketahuilah kita semua, bila kita nak semayang, wa inni, aku diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala, ketahuilah kamu, wa inni, dan aku diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, nuhitu, aku dilarang sangat-sangat, an aqra'a, jangan sesungguhnya aku baca Al-Quran masa rokok, raki'an aw sajidan. Ayat macam Quran, elok kita rokok, kita kata apa nama? Kita rokok, kita kata qul wallahu ahad, Allahu samad. Pelingkup sendiri. Nampak tak? Kita pelingkup sendiri, tak tahu pun Allah cukup. Tapi bila mana kita kata kita baca tak rokok, kita baca qul huwallahu ahad, Allahu samad, nah mampu, tak boleh kita baca. Dia kata raki'an aw sajidan. Fa amma ruku', bila mana kita rukuk, sebab tempat rukuk dengan sujud satu tempat keistimewaan yang Jibril ajak dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal tu Jibril mula ajak dekat Nabi pada mata rukuk dengan sujud ni sebelum kedatangan Isra dan Mi'raj lagi. Pasal tu orang tanya, solat ni semayang dah ada belum sebelum Isra? Dah ada dah. Sebelum Isra Mi'raj ni Nabi semua dah semayang dah. Tapi Nabi Muhammad semayang dengan sahabat dia, tak diwajibkan. Selepas Isra Mi'raj pun kita tengok Nabi turun di Mekah, Nabi tak ajak semua sahabat dia, hang nak semayang, tak mau semayang sudah. Walaupun Allah kata Muhammad hang kena semayang, umat hang kena semayang, tapi Nabi turun, Nabi tak ajak sahabat dia. Masa di Mekah tu adalah di Mekah tu latihan untuk Nabi, di antara Nabi dengan Jibril alaihi salam. Pada masa tu Nabi sebelum difardukan lagi, masa Nabi sampai di Madinah, masa itulah baru bermulanya semayang jadi wajib. Satu ayat pun tidak menunjukkan Nabi ajak sahabat dia di bumi Makkahul Mukarramah. Macam mana apa semayang, macam tu semayang sudah. Tapi Nabi SAW kata, ya aku diwajibkan. Masa tu Jibril baru dah ajak, ada satu demi satu. Pada masa tu Jibril kata, Muhammad, tempat yang paling besar sekali dalam semayang, kalau orang ni tinggal cukupnya haru-biru. Yang pertama, fa'amma ruku', bila mana kita rukuk, dia kata fa'azzimu fihi rabbak, bila kita rukuk membesarkan Allah Ta'ala. Subhana rabbiyal, apa dia? Nak dengar siapa?
Tak bila rukuk berkata apa? Subhana rabbil azim wa bihamdi. Lagi? Kan? Tak apalah. Mana kan? sebab apa nama ayat berkenaan dengan rukuk ni kita tengok banyak. Ada kelas. Pada tabu haji. Baik. Fa'amma rukuk, sebenarnya rukuk ni kita jangan bawa khilaf yang besar. Pasal cerita rukuk ni dia main macam idza jaa nasrullah, macam-macam orang kata kan. Tapi sebenarnya semua dalil itu tidak ada kaitan dengan apa nama dengan rukuk. Sejarah rukuk ni macam-macam ya Allah. Yang paling penting sekali apa nama dia kata fa'azzim rabbak. Maka hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hadis Imam Bukhari, subhana rabbil azim. Tak apalah, tambahlah kamu. Benda-benda kecil kita jangan buat besar, okay? Because you dah tambah dah apa nama ada another work. So ulama akan tanya kat kita, from where? Because Nabi sallallahu alaihi wasallam bila mana Nabi rukuk, aku kata sebelum di Isra dan Mi'raj aku pun membesarkan Allah Ta'ala masa aku rukuk. Maka dia kata kat sini fa'azzimu fihi rabbak, apa nama, memuji, membesarkan Allah Ta'ala. Subhanallah azim kan. Tapi tak apalah, so ni kita main bab dia, kita akan tengok macam nak cerita, ada faham. Tapi kalau ikut ada hadis yang sahih takkan tu. Dia kemai. Fa amma sujudu, sujud pula. Sujud pula dia kata apa? Sujud apa kata apa? Subhana rabbiyal a'la lagi. Oh yes. Okey. Subhana rabbil a'la. Tapi esok ni pasal tu kalau kita pergi Saudi, bagi orang nak pergi Makkah, dia akan bagi buku. Kalau kita tetamu Allah Ta'ala untuk kita balik, kita akan tengok semayang, sebutan semayang dia dengan kita memang different. Tapi kita kena akui setiap dia buat main Nas, dia buat main Sahih Bukhari. Sahih tu, betul tak? Dia susun dekat kita hadis yang sahih. So why you tak berterima yang sahih? Kenapa you pertahankan benang yang basah? Ada faham? Dia bagi kat kita satu buku tu. Kita pakailah kamu sebelum kamu dipakai kan. Tak apa. Nampaknya orang awam, tapi yang bertanggungjawab ni semua ni kategori ustaz-ustaz ni. Hendak mengajak dekat orang, hendak ni kat orang, semua orang hendak beramal. Semua tu masalah. Nampak tak? Ni. Lepas habis bab semayang ni semua, kita akan ambil 1-2 minggu tu, dua kali tu training macam mana semayang Rasulullah. Semua kita ambil kesimpulan ringkasan daripada hadis-hadis, okey? Fa amma sujudu, bila mana kita sujud, dia kata fashtahidu fid du'a. Masa sujud fashtahidu, maka bersungguh-sungguhlah berdoa. Permohonan Allah Ta'ala, masa Allah kata manusia yang paling dekat sangat-sangat dengan aku, bila dia puji aku tak rokok, minta sujud, dia nak minta apa benda doa. Masa sujud kita pun terutamanya setiap kali sujud, terutamanya kita sembahyang sunat lah kan, kita sujud, kita minta dekat Allah Ta'ala. Kita minta dekat Allah Ta'ala. Apa yang kita nak minta? Minta, ya Allah, berapa hari lagi aku nak naik kapal terbang? Nak pergi mana? Aku nak pergi Madinah dah, nak jadi tetamu dia. Tuhan, redalah aku, bentuklah aku menjadi tetamu yang baik. Setiap kali kita sujud, kita minta Allah terima kita jadi tetamu dia. Kita akan berhadapan dengan macam-macam dugaan cabaran. Masa di sana akan diuji kita, diuji kita dengan macam-macam. Di sana kita tak tahan ujian Allah, kita akan melingkupkan haji kita, kita akan melingkupkan ibadat kita, duit kita, masa kita, tenaga kita. Kita harap sesuatu special yang Allah bagi. Tengok-tengok, kita tak dapat. Kita tak dapat benda tu. Yang kita dapat, tengok Kaabah. Kita cerita ke orang, aku tengok Kaabah, aku tengok Turki tu dah pusing tu. Kita boleh balik cerita yang apa benda yang kita tengok, tapi kita tidak dapat satu apa nama yang Allah tengok kita, yang Allah nak bagi kat kita. Yang tu semua orang harap macam tu, betul tak? Di situ dah tempat dia. Hadis Nabi kata lagi apa? Fayumkinu an yustajaba lakum. Tengok Nabi kata, wallahi, tempat yang paling dekat sekali. Fayumkinu, maka Nabi kata memungkinkan kamu
tempat yang paling dekat kamu dengan Allah Ta'ala, yang mana memungkinkan doa kamu Allah dengar dan Allah kabul, Allah takkan tolak. Fayumkinu, dan maka mungkinlah bagi kamu, ayyustajabah, Allah akan terima doa kita di tempat sujud tadi dengan di tempat rokok tadi. Ayyustajabah lakum, Allah akan terima doa kita masa kita rokok dengan sujud. Cubalah. Kadang-kadang walaupun ustaz sendiri tak mampu nak buat, apa yang dengar cuba buat. Betul tak? Masa kita semayang, satu panggilan Allah Ta'ala panggil. Masa kita rokok, kita ambil. Kalau kita kalau kita tak terlintas nak berdoa sekalipun, kita semayang, kita sebut dengan betul-betul Subhana Rabbil A'la, Subhana Rabbil Azim, kan? Kita sebut fa'azzama rabbak. Dia kata membesarkan Allah Ta'ala, maka bersungguh-sungguh dalam doa seutamanya sujud. Dilarang membaca Al-Quran masa kita rokok dengan sujud. Masa tempat tu tempat keistimewaan bagi kita dengan Allah Ta'ala, yang mana kita sebut apa yang terlintas di kepala otak kita. Adapun doa dia kata dalam sujud yang diperbolehkan ialah doa yang menggunakan selain daripada ayat Al-Quran. Maksudnya rokok dengan sujud tengah baca Quran, doa habis, senang faham. Hukumnya berdoa dia kata dengan memakai ayat Al-Quran di waktu rokok dengan sujud pun tak boleh. Kita ambil doa-doa daripada Al-Quran, doa-doa daripada doa-doa Quran, kita jadikan dia masa rokok dan sujud pun tak boleh, pasal dia ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran. Ana Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah radhiyallahu anha qalat, kata Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah radhiyallahu anha, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kata yaqulu, apa Nabi kata? Yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni hadis muttafaqun alaih. Kita faham tak faham, kita anggap sudah. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah, adalah bagi diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah bagi diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata yaqulu, bagi diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulu, apa Nabi kata? Fi ruku'ihi wa sujudihi. Masa Nabi rukuk dengan sujud, Nabi baca benda yang sama. Banyak bacaan. Salah satunya paling disukai oleh Allah, Subuhul Qudusur Rabbul Malaikati Warruh. Salah satu yang penemat, yang cebris, yang ajak dia, Subuhul Qudusur Rabbul Malaikati Warruh. Kita boleh baca masa rukuk dengan sujud. Kalau orang lain baca yang tu pun tak apa. Jangan kita tak hang salah, dia kata hang bodoh, hang salah, hang bodoh, duduk klaim macam tu. Baca lah apa pun. Dan sini pula doa dia kata apa nama? Subhanak Allahumma Rabbana wa bihamdik Allahumma gfirli. Ni masa rokok dengan sujud. Hadis ni muttafaqun alaih daripada Bukhari dan Muslim. Kata Aisyah radhiyallahu anha, adalah Rasulullah SAW, kebiasaan Nabi masa rokok dengan sujud suka baca doa ni. Subhanak, Subhanak, maha suci engkau ya Allah, Allahumma ya Allah, Rabbana, hanglah Tuhan aku, hanglah Tuhan kami, wa bihamdika, kepada mula yang sepatutnya kami puji. Allahumma firli, ampunkan dosaku ya Allah. Kalau boleh baca doa ni pun dah cukup dah. Lepas tu kita kembali, bila mana kita duduk di antara dua sujud, kita kata, bila mana kita angkat kepala kita setelah berdoa, Nabi berdoa, doa nak angkat kepala, kita duduk, Nabi baca Allahumma firli, Allahumma firli, Allahumma firli, Nabi sujud balik. Ada faham ke? Ada faham ke cerita? Ya Allah, kita kedengar memang kita pelik tak pelik, hangguk sudah. Kan Nabi doa masa sujud, Nabi angkat balik, duduk di antara dua sujud tu, Nabi kata Allahumma firli, Allahumma firli, Allahumma firli. Naam. Ya. Ya juz. Naam, ya juz. Yang tu lain. Itu lain masa dia berhajat, maka dia baca doa tu, tapi dia kena kelainan sikit. Dia ada kelainan. Memang tempat kita buat macam tu, bukan ada orang, tempat kita buat macam tu. Kita baca pasal doa yang paling mustajab, tapi sebenarnya Nabi SAW tak buat macam tu. Nabi angkat kepala dia, Assalamualaikum, baru Nabi baca. Nampak tak? Nabi baca macam tu.
Pasal Jibril kata doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Ta'ala, doa Nabi Allah Yunus. Doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Ta'ala, doa Nabi Yunus. Tapi setelah Nabi bagi salam, nampak tak? Setelah bagi salam. Tapi kaedah kita macam tu. Di Malaysia ni bila sebut saja apa nama sembahyang tahajud saja, main tandang sekali, kepala sujud punya lama-lama. Nampak? Kita punya pelik kepala otak kita, pasal apa ustaz tu sembahyang tahajud dia tak sujud lama? Kan? Yang sujud lama tu fashion kita. Kalau kita pergi di Mekah kemudian ada sembahyang tahajud, ada sembahyang hajat, kita ada terus. Tapi kita maksud tu tak apalah, kita didik masyarakat sujud lama dan kita berdoa. Dan tempat kita akan sebut doa tu. Doa tak boleh Nabi angkat kepala dia, Nabi bagi salam baru Nabi doa. Okay? Ni tempat kita memang doa-doa macam tu very sensitive. Nampak tak? Banyak lagi tempat-tempat kita baik. Oleh sebab tu salah satu doa ni yang Nabi baca adalah hadis muttafaqun alaih, subhanak, masuci engkau ya Allah. Allahumma rabbana, wahai Tuhan kami, wa bihamdika, puji bagi Allah Ta'ala, baru kita sebut Allahumma firli, ampunkan dosaku ya Allah, ampunkan dosaku. Kita boleh sebut di atas dua sujud. Bagi mazhab Imam Abu Hanifah, dia tidak ada sebarang bacaan, dia bangun seperti terus sujud balik. Maka Nabi akan kata Allahumma firli, Allahumma firli, ya Allah Tuhan ampunkan aku, ampunkan aku, ampunkan aku. Maka hadis ni maksud dia kata Rasulullah SAW membaca doa dalam rukuk dan sujudnya seperti di atas. Membaca subhanak sampai akhir dalam rukuk dan sujud adalah wajib kifayah, mukhayyar, maksudnya pilih. Doa di antara sujud dengan ni banyak sangat-sangat, tidak dikhususkan. Ada orang dia baca apa nama, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, Allah, Allah, macam-macam yang baru ni dulu kita ambil kan, macam tasbih. Semua tu boleh baca belakang, insya-Allah. Kalau diizinkan Allah Ta'ala, ya Allah, bulan depan kita sambung lagi hadis berkenaan dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bila mana dia semayang bila mana tang bernama sami Allahu liman hamidah. Dia berdiri, dia kata Rabbana walakal hamd. Kita nak tengok doa ni insya-Allah. Dan duduk di antara dua sujud macam mana semua ni, hadis muttafaqun alaih. Ini kita akan sambung pada apa nama, bulan depan ke? Minggu depan ada 2 minggu daripada sekarang. Bersedialah dengan buku yang kamu simpan selama ini, kan? Sebab tu kita offer lagi 2 buku tu, kesian kat dia. Apa yang nak. Hari ini sebenarnya adalah satu hari yang kita mengaji, tapi dalam masa yang sama kita difahamkan ada di sahabat-sahabat kita yang akan pergi di Baitullah, akan menunaikan haji, akan jadi tetamu Allah Ta'ala. Akan menjadi tetamu Allah Ta'ala, ya Allah, tak berapa lama lagi. Oleh sebab tu kita harap sahabat-sahabat kita yang pergi ni akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala sebagai tetamu dia. Dan bila mana kita sampai di Baitullah, bila sampai di sana, arasy Allah buka, semua malaikat turun. Malaikat akan dengar Allah kata sebaik-baik manusia yang himpun di muka bumi adalah mereka-mereka yang dihimpunkan di kawasan haram. Sebaik-baik manusia yang ada di muka bumi, mereka yang dikumpulkan oleh Allah Ta'ala waktu ini. Maka bulan-bulan ni adalah bulan yang cukup, bulan nama dia bulan pengorbanan di antara kita dengan Allah Ta'ala. Bila kita jadi tetamu Allah Ta'ala, kita teringin nak renung siapakah manusia-manusia yang Allah panggil jadi tetamu dia, sampai dia boleh jadi tetamu Allah yang cemerlang, gemilang, sampai tak terbilang-bilang. Dan kita tengok Nabi Allah Ibrahim salah seorang Nabi yang kita pergi buat haji ni, kita pergi buat haji atau buat umrah, salah satunya kita tengok satu kerja hamba Allah yang paling baik sekali, nama Nabi Allah Ibrahim. Kita buat kerja-kerja haji ni semua ni adalah kerja-kerja yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Sampai Allah panggil dekat Nabi Allah Ibrahim Khalilullah, kekasih Allah. Allah panggil Nabi Allah Ibrahim ni Khalilullah, kekasih Allah. Kan kita semua tahu macam mana dia. Pasal dia ni sayang dekat Allah dan Rasul ni sangat-sangat. Sebagai contoh kita tengok di sini, bila dia dapat anak saja,
Bila Nabi Allah Ibrahim dapat anak Ismail, dia peluk anak tu. Dia dapat anak dia punya peluk, pasal dia tak dapat punya lama. Bila dapat anak saja, dia peluk sangat-sangat, punya peluk, dia punya sayang sangat-sangat. Pada masa itulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala ambil Nabi Allah Ibrahim, tolong ambil anak hang dan isteri yang letak di Mekah. Pasal apa? Bermulanya Ibrahim sayang dia kepada anak dia sangat-sangat. Bila sayang ke anak dia sangat-sangat, kebimbangan takut Ibrahim akan lupa kepada Allah Ta'ala. Maka menjadi sunatullah, Allah cepat-cepat sekat. Jangan kasih sayang tu berlambak sangat dia bagi dekat anak dia, dan dilupa Allah Ta'ala. Padahal Allah didik Ibrahim, hang bawa anak hang kalau boleh, ambil anak hang ni pergi letak anak hang dengan isteri yang pergi letak sana, supaya kasih sayang, tapi tak terlalu sangat-sangat. Anak ada di depan mata dengan jauh ni berbeza. Ibrahim tolong ambil, dia pun nyonyong ambil letak di sana. Dia letak siapa? Letak Siti Hajar dengan Ismail di sana. Dia letak di satu pokok. Dia letak betul-betul, dia tak tahu. Semua ditunjuk ajak oleh Jibril tu, letak atas sini. Dia duduk di situ. Di bawah tu ayat Zamzam, telaga Zamzam. Pokok tu, ya Allah, pokok tu naik, akar pokok tu di bawah dia Zamzam. Betul-betul satu pokok saja ada di muka bumi tanah haram tu. Memang kebetulan naik, letak dia tang situ. Letak di bawah pokok tu dia. Siti Hajar letak situ anak. Dia letak, dia nyonyong balik. Siti Hajar kata, pasal faham balik, tinggal kami dengan tamar sikit-sikit. Pasal tu Siti Hajar dikenali sebagai wanita yang mengikat dia koyak kain ikat di kosong pinggang dia. Dia dikenali wanita yang pertama buat macam tu. Yang kedua barulah anak Nabi Abu Bakar radhiyallahu Asma. Bila Nabi duduk di gua, dia pun ikat juga dia ikat dia koyak kain tu, dia disepang dekat sini satu, lagi satu dia buat dekat pinggang dia susun makanan. Benda ni pernah dibuat oleh Siti Hajar. Siti Hajar buat macam tu. Satu kain tu dia nanti bagi kena kat tanah supaya Sarah tak lari mai. Satu lagi dia ambil dia bubuk makanan ayak dia buat dengan tamar dia buat, dia lilit dekat kawasan pinggang dia. Dia sampai kat situ, lama-lama dia sampai letak kat situ, dia kata kat Ibrahim, hang nak tinggal aku ke dengan ayak sikit dengan tamar ni? Ibrahim tak kata apa, cuma dia kata kalau ini ini suruhan Allah, ini perintah Allah, Allah takkan sia-siakan aku dan anak ni. Ibrahim kata ya. Maka dia pun tahu ini mungkin suruhan Allah Ta'ala. Siti Hajar reda. Dia pun dengan anak dia dengan makanan. Ibrahim pun pi. Dalam perjalanan Ibrahim kata, ya Allah Tuhan, aku doa ya Allah. Ibrahim berdoa, ya Allah, mintalah zuriat yang aku letak di situ tu, zuriat aku letak di situ, mintalah jenis keturunan aku yang mampu sembahyang. Satu. Yang kedua, mintalah zuriat aku yang pertama, dia minta Ibrahim, dia minta anak dia yang dia tinggal anak dia tu, yang pertama ada ciri-ciri jangan tinggal semayang. Yang kedua, dia minta anak dia tu orang cenderung dengan anak dia, orang baik-baik ada. Manusia yang paling baik di muka bumi, mintalah berkawan dengan anak aku. Akhirnya Allah takdirkan memang Ibrahim kahwin dengan puak Jurhum, puak yang paling baik sekali. Yang ketiga, mintalah ya Allah daripada rezeki. Sampai Allah bagi ayat Zamzam, dengan ayat Zamzam tu tukar makanan, tukar duit dapat. Tiga doa Ibrahim dikabul oleh Allah Ta'ala. Maka kita pun kalau ditakdirkan Allah Ta'ala dan naik kapal terbang, nak tinggal keluarga kita minta dengan Allah, ya Allah, mintalah keturunan aku nak tinggal ni Allah, anak pinak aku tak tinggal semaya. Sepanjang aku tak ada ni, mintalah dia bergaul dengan manusia yang baik-baik. Aku nak tinggal anak-anak aku. Mintalah panjang masa ni, aku nak tinggal sebulan ya Allah Tuhan. Dalam sebulan ni mintalah jangan satu anasir pun jangan rosak anak aku. Kita minta anak aku ni cenderung dengan kebaikan. Yang ketiga ni Allah Tuhan, kita minta anak kita ni dilimpahkan rezeki yang baik, kesihatan yang tuyani. Tiga-tiga ni pernah didoa oleh Nabi Allah Ibrahim bila ditinggalkan anak dia. Macam tu kita pun, kita sebaliknya,
kita nak pergi Mekah, kan kita berdoa, ya Allah Tuhan, mintalah anak-anak aku ni Allah jadi anak yang cemerlang ya Allah. Ibrahim doa untuk anak dia. Nabi yang pertama sekali berdoa biar anak dia ni anak yang boleh semayang ialah Nabi Allah Ibrahim. Yang kedua dia doa minta cenderung orang semua baik-baik. Kita nak tinggal keluarga kita, kita tak tahu apa nak jadi. Kita tak tahu apa nak jadi, kita minta biarlah cenderung ya Allah benda baik-baik. Yang ketiga, Allah murahkan rezeki kesihatan mereka. Kita tak mau dengar-dengar elok kita nak pergi buat di pada Arafah, dengar-dengar mak cik masuk hospital, mak ganggu habis kita punya tu. Pasal tu ya Allah, telefon ni semua lempak pun jauh. Ada faham? Bila mai hari tu Allahu Akbar, ambil telefon tu Blackberry apa kan, Allah mau balik dekat daripada tempat melontar kan, orang melontar batu, ambil dengan batu dengan telefon sekali. Ya Allah, dia salah satu ganggu aktiviti ibadat kita. Saat ni telefon tu, saat ni telefon ni, telefon tu kita bila pergi menghadap dengan Allah Ta'ala, kita dengan Tuhan, kita tak mau orang sampingan benda yang lain. Kita tak mau dah, ada faham? Duk cakap habis semua leceh lah kan. Oleh sebab tu ya Allah, satu, kita pergi di Makkahul Mukarramah, kita ambil satu. Macam mana Ibrahim mendoakan kepada keluarga yang dia tinggal. Doakan untuk apa nama, untuk anak dia dirikan sembahyang, doakan anak dia biar orang cenderung kebaikan, Allah murahkan rezeki, bagi kesihatan yang baik. Itu doa ya Allah kabul ke semuanya Allah. Yang kedua kita nak tengok di sini, bila Allah tinggal Ibrahim tinggal dia. Yang kedua, Allah nak ajar dekat kita sifat cinta ni kalau boleh, biar kita cinta kepada Allah dan Rasul lebih. Sebab tu susah kita nak cakap. Sebab tu memang susah. Pasal tu Allah pisahkan Ibrahim. Allah suruh dia kembali balik pada isteri yang pertama. Isteri yang resmi dalam Islam ni adalah isteri yang pertama. Laki-laki boleh ada isteri. Orang perempuan pun kena kata ya. Betul tak? Pasal dia pada kota itu hak mereka. Hak mereka dah. Kita masuk bab haji, kena cerita bab kahwin 2, kahwin 3 dah. Ya, Ibrahim kahwin 2 kan. Hampa kalau kutuk berdosa hamba ya Allah Tuhan kan. Walau macam mana pun Allah SWT ajar dekat dia, wahai Ibrahim, macam mana pun han kahwin nombor 2 ke nombor 3 ke, yang paling resmi sekali nombor yang pertama. Pi hantar dia pi balik kepada yang pertama tu sekali. Nampak tak? Allah SWT angkat kedudukan isteri yang pertama sekali, yang paling baik sekali. Macam tu juga dengan Nabi Muhammad. Walaupun dia berkahwin dengan ramai sekalipun, macam mana pun dia meletakkan Aisyah radhiyallahu anha yang paling utama sekali. Masa dia hidup dengan mereka semua, Khadijah tu ada. Masa Khadijah ada ya segala. Masa Nabi kahwin dengan Khadijah, ada faham kan cakap? Masa Nabi kahwin dengan Khadijah, Nabi kahwin dengan Khadijah 25 tahun, Nabi tak kahwin dengan siapa pun masa Nabi hidup. Dia meletakkan Khadijah is the special, you understand? Lepas dia mati, lepas Khadijah mati, Allah dia teringat lagi dekat Khadijah. Tapi lepas pada tu dia kahwin dengan siapa? Dia kahwin dengan isteri-isteri yang ramai. Macam mana ramai sekalipun, dia tetap meletakkan Aisyah radhiyallahu anha the best. Ada faham? Khadijah memanglah tak nafikan. Masa sirah duk cerita dekat dia, memang Nabi sayang dekat Khadijah sangat-sangat. Ya Allah. Masa Khadijah dia punya ciri-ciri penuh wanita yang suka duduk kat rumah, bukan duduk kat pejabat. Contoh bukan apa pun sama juga kan. Sama juga. Tapi kelebihan wanita yang duduk kat rumah ni lebih bagus daripada pejabat, betul tak? Anda tak mengaku lah benar-benar kan. Oleh sebab tu ya Allah, Khadijah ni Allah Tuhan. Tapi macam mana hampa terpaksa keluar, maka kita akuilah benda tu. Terpaksa keluar Ustaz, pasal kahwin dengan suami yang tak banyak duit. Kalau tahu kata nak kahwin dengan datuk, I tak kerja lah Ustaz. Tak apalah, nak buat macam mana? Kan suami yang kurang duit, jadi matlamat hampa kerja ni untuk membantu dia. Lebih-lebihan sangat hampa keluar saja cari gatai. Kalau dah ada okey, tapi kalau dah tak ada kan, nak tolong bantu kan Datin, tolong bantu tak apalah, dapat pahala tak apa. Tolong bantu ya Allah, Allah bagi.
kan? Nabi kena jaga maslahat, kena jaga orang perempuan bekerja ni banyak maslahat dia. Dia kena jaga banyak maslahat, tapi insya-Allah lah, kan? Pada macam mana pun kita tengok Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, dia letakkan siapa dia? Dia letakkan Sarah, dia letakkan Siti Hajar dengan anak dia, okey? Dia letakkan Siti Hajar dengan anak dia. Bila dia letakkan Siti Hajar dengan anak dia, Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah cerita dekat kita, tetamu aku yang paling pertama sekali mai di tempat aku, menjadi tetamu aku, Allah kata fala fusuqa wala jidarul alai. Dia jadi tetamu aku, dia tak ada sifat apa pun. Pasal bila dia jadi tetamu aku, dia dengan satu pokok, dengan anak dia duk makan tamar pun habis, ayam pun habis, tak ada apa sampai anak dia menangis. Tidak? Cerita habaq mereka kita. Kita kena tahu di sebalik pasal apa Allah buat cerita tu untuk kita. Anak dia menangis, dan Allah Subhanahu wa ta'ala kata kat Jibril, aku duk tunggu doa dia. Jibril, hang tolong dengar, Jibril, hang tolong dengar apa benda yang keluar daripada mulut tetamu aku ni, aku nak kabul. Dia main tang sini ni, dia main di kawasan haram ni, dia tak merongon apa, dia tak boleh tiap apa pun. Awas, yang nak pergi ni, mulut kena kontrol. Daripada sekarang, ajak diri jadi manusia yang bil-hilmi. Nabi kata apa nama? Wa zaina bil-hilmi. Zaina, jadikanlah akhlak aku ni lemah lembut, sopan santun. Jangan ada ciri-ciri yang tak senonoh. Pipi kat sana, tak suka lah kalau pandai macam ni. Oh you, belum buat apa-apa lagi, baru sampai nak ambil beg letak di hotel, dia mengamuk dah. Malaikat kata, jaga aku tolak mampu hang. Baru mai, ya Allah, baru mai, belum start lagi tawar, belum apa lagi. Cuma mai, bas mai, nak ambil beg letak di hotel. Panas. I kata kat you kan, panas. You tak faham ke? Dia mai dah. Di situ Allah akan selongkak semua panggil tak elok kita. Allah akan buka semua panggil tak elok kita. Inilah hang sebenarnya. Hang jangan duk berselimut dengan selimut apa pun. Hari itu aku selongkapkan panggil hang. Maka hang layak dan nak jadi tetamu aku macam ni. Hang sekurang-kurangnya naik hang naik bas. Bas ada aircon ada. Hang naik dengan hotel, makan minum semua ada. Aku nak bagi tahu kat hang, tetamu aku yang pertama perempuan. Dia Siti Hajar, dia main dekat aku. Aku tunggu, aku Tuhan, sampai aku panggil Jibril. Jibril, aku nak dengar doa Siti Hajar ni. Apa benda dia nak doa dekat aku? Dia punya patuh sangat-sangat dekat suami dia. Yang tu yang paling aku suka. Dia reda suami dia pi letak tak apa. Kali itu suara tak apa. Tambah-tambah kita pi dengan suami isteri ni, kita kena jaga sikit. Ada saja nak berkelai di situ kan. Saat dia kata, I kata kat you pukul 8, I nak pergi sini. I kata, you nak dekat cakap I tak? Dalam hotel dah bergaduh. Oh, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bila kita sampai di Mekah, kita tengok macam mana keredaan seorang perempuan. Bukan senang tak. Kalau kita pernah pergi Mekah, kita tengok macam-macam keadaan berlaku. Beristighfar banyak-banyak kita, Tuhan, satu masa nanti aku nak pergi dalam keadaan duit yang bersih ni, ya Allah Tuhan. Tolonglah ya Allah. Aku tenging ya Allah, sebelum mati aku ni, aku nak hadap betul-betul diri aku dekatmu ya Allah. Semua orang kita tanam satu benda yang baik. Ada faham ke? Semua orang ya Allah ada kemalangan, aksiden dalam rumah tangga. Ada. Tapi kita cuba baiki. Masa nak pergi pegang tangan aku, pegang tangan bang. I nak jadi isteri yang baik bang. Berlakon sat filem. Ini belakang tu tak apalah. Apa redha lah kat you kan. Anda faham? Berlakon sandiwara siap-siap di rumah benda ni. Tak kata kalau kita bertengkar ke apa ke, tak mau tempat tu jadi tempat perbalahan, tak mau. Kita sendiri akan merosakkan ibadat kita. Baca hadis, baca dah. Tabung haji dah bagi kan? Falafus, jangan bertengkar, jangan bergaduh, jangan itu ini. Kawasan tu boleh rosak amal ibadat. Ingat, macam-macam dia kata, jangan merosak masuk. Kalau orang tak niat nak pergi, dia akan jadi bukan tabung haji mula-mula. Muka surat pertama tak niat saja nak pergi haji, akan jadi Yahudi, Majusi atau Nasrani.
Dalam masa yang sama, kalau hang niat nak pergi sampai kat sana, bergaduh yang tu yang ni, lingkuplah haji hang. Pilih yang mana satu. Nampak tak? Bukan senang. Pasal tu sebelum nak pergi 2-3 bulan tu kena training, panggil, elok, bagi sabak yang tu yang ni. Nak kena tu semua, nak kena isi kat diri kita. Allahu Akbar kabira. Oleh sebab tu baca doa banyak-banyak. Rabbana afriq alaina, kan kita baru ni kita baca Rabbana afriq alaina sabran wa tawaffana muslimin. Tuhan, kalau sekiranya sifat sabar aku tak ada, Rabbana afriq, bagilah sifat sabar dekat aku. Sana macam-macam duk ada. Aku ni jenis panas tak boleh, kotor tak boleh, yang tu tak boleh. Sana kadang-kadang ya Allah ada orang berak siapa ada ya Allah. Tak ni pegang tingkat 2 yang pegang lemah warna kuning, cemkok hijau semua ada terpegang tangan aku ya Allah. Nampak tak? Ya Allah, kita nak sabar. Pegang-pegang, oh no. Dia kalau pegang dekat washing machine, stop it. Di sana kita kata macam tu, lingkup bin Jahannam. Nampak tak? Nak kena training siap-siap. Bukan senang pegang-pegang. Kita nak pegang-pegang tu, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bukan senang ya Allah. Pasal kita tak mau bagi hancur benda tu. Allah kata wala fusuqa wala jidarul alai. Jangan merongok, jangan bertengkar yang Tuhan nak jadi tetamu aku sana. Ui, bukan senang ya Allah. Nak pi tu, nak training diri kita dengan sikap macam tu semua. Nak pi kursus boleh. Dia kata pi pusing sana, saat ni kata buka, saat ni orang yang pertama buka, tu semua boleh kita buat. Tapi nak jaga benda yang Allah nak kata, hati hang mai kat aku. Hati hang mai kat aku. Kita jangan duk kalut dengan semua bacaan semua tu adalah sunat. Kita tak baca sekalipun, sah haji kita secara total. Kita pipi tak tahu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tawaf. Sah tak? Sah. Sah. Haji kita tetap sah walaupun tak reti tu. Tak reti. Sah tak? Sah. Pasal dia duk ajak dekat kita, dia kata tawaf cukup ni, waktu ni tawaf cukup ni sa'i. Tak. Kita jangan duk baca satu benda yang kita tak reti lagi 2-3 hari nak pergi buku berdebu mai. Pasal tu orang Arab tengok orang yang paling pandai sekali membaca buku adalah orang Malaysia. Sampai tawaf pun usung. Dia usung buku tu pergi mana-mana. Allahu Akbar. Yang paling penting sekali Allah Tuhan, jaga peribadi kita sebagai tetamu Allah, akhlak paling tinggi. Tengok apa? Kita tengok macam mana Siti Hajar, ya Allah, sampai dia anak duk menangis terisak-risak. Apa dia buat? Bukit yang pertama sekali dia berdiri, bukit siapa dah? Bukit Safa. Semua kita tahu. Masa kita nak start sa'i, kita berdiri sekejap di situ. Angkat bismillah, Allahu Akbar, berdoa menghadap ke Kaabah. Berdoa mengarah ke, pasal itu pandangan siapa dia? Siti Hajar. Berdiri, masa dia berdiri tu Allah kata kat Jibril, kok dia nak doa pun dia tak doa lagi. Allah tunggu doa anak duk menangis, dia usaha dia tinggal anak dia naik atas bukit tu, kok dia nak cari apa peluang nak bagi ke anak dia. Malu nak angkat tangan nak mengadu tentang kesusahan dia dekat Allah. Malu. Naik atas bukit tu malu. Kalau kita kalau apa-apa kata dia, Allah, laki aku pergi mana ya Allah? Tawaf yang ketiga tak nampak. Terus angkat tangan. Yang pertama, kedua, jumpa kali tak tahu ya Allah. Menangis dah. Menangis pasal hilang laki hilang. Aduh, ada faham ke? Menangis dia terisak-risak, angkat tangan dah, angkat tangan. Pergi panggil mutawif, tolong. Tadi hang gila ke apa? Tawaf bagi elok. Hantawa bagi elok ya Allah. Macam-macam lok-lak kita akan jumpa musim haji. Musim haji special, kita berjumpa manusia macam-macam jenis boleh jumpa. Ada faham? Sampai tak larat kita punya fatwa, hang buat ikut hang lah. Tak larat pasal macam-macam fatwa ini mah. Apa hang tahu, hang buat. Ustaz, ni macam mana saya ni? Boleh tak boleh? Buat. Ustaz, macam mana kalau saya nak tawaf ni, kalau saya kena buka dua-dua kan? Tutup kan? Tutup dengan kepala-kepala hang. Tutup. Macam-macam ya Allah. Bila main musim haji, bertengok ya Allah, mutawif nanti pening kepala. Masa tu kita tak nak masa untuk melayan dah. Ikut, buat, tetap buat. Last sekali bayar dam kat aku. Ya Allah. Pasal tak sempat, pasal main musim haji dah mengaji sudah. Pergi di sana cuma dia bagi benda-benda yang ringan saja. Dia tak sempat nak teguk semua kita. Pasal terpulang kat kita. Oh, Ustaz pernah kerja dengan muasasah, tahu sangat-sangat lah. Kalau boleh tak mau kerja dah. Cuma nak tolong-tolong macam tu. Sakit kepala, pening, rapelah dia apa. Pasal dia ada 1000 ustaz atas tu dia ada.
Kita kata macam ni, dia nak atas, dia pergi korek mendalim, buat main kondalim pula. Allahu Akbar kabira, ya Allah tu. Oleh sebab tu ya Allah Tuhan, bila Siti Hajar dia naik atas tu, dia pergi lari ke Safa. Cukup 7 kali ya Allah Tuhan. Cukup 7 kali Allah SWT panggil Jibril turun. Tidak pernah dia merongok tentang kesusahan sepanjang Siti Hajar ada di sisi Allah Ta'ala. Nampak tak? Apa sifat yang ada kat dia? Sabar. Betul? Innallah ma'a sabirin. Sesungguhnya Allah kata, inilah makhluk yang sama dengan aku. Sifat sabar dia tinggi berhadapan dengan semua dugaan cabaran yang berada di Makkahul Mukarramah. Masa tu ya Allah, muasasah haji, orang yang buat motivasi haji ni, macam ni dia kena didik orang baik ke Makkah. Dia didik ambil makhluk-makhluk macam ni semua. Sampai Allah panggil Jibril turun. Jibril turun. Jibril turun, Allah SWT kata, duduk dekat dengan dia, kata kat dia, sah, so dia berhenti. Mula-mula sekali Jibril sah, dia kali-kali belakang, dia tengok pandangan Jibril. Jibril disuruh oleh Allah Ta'ala satu sayap saja untuk masuk ke dalam tanah. Angkat sayap tu balik, pancuklah ayat Zamzam. Ya Allah, hadiah sampai hari ini. Allah kata apa nama? Khas untuk siapa dia? Siti Hajar. Doa ya Allah, Allah bagi sampai ke hari ini. Lepas tu siapa yang nak berdoa untuk minum air Zamzam, doalah yang sebagaimana doa apa nama? Doa Siti Hajar. Bila Siti Hajar dapat ayat Zamzam, Allah SWT kata, palinglah ke Kaabah, paling tengok aku. Tengoklah aku nak tengok hang. Minum ayat Zamzam sepuas-puasnya wahai Siti Hajar. Allahu Akbar. Sepuas-puasnya. Maka elok dah selesai, maka Allah panggil, Allah kata, min sya'airillah. Salah satu daripada syariat aku, ialah orang yang pergi daripada Safa dengan Marwah 7 kali. Maka kita selepas kita tawaf 7 kali, lepas itu kita semayang dekat makam Ibrahim, Hijr Ibrahim. Lepas kita semayang, terus sebelum kita buat Safa dengan Marwah, sunat yang sangat-sangat, daripada sunat yang sangat-sangat dituntut oleh agama, minum ayat Zamzam sepuas-puasnya sebelum kita nak Safa dengan Marwah. Allahu Akbar. Sebelum tu ayat Zamzam Nabi ambil, Nabi letak atas kepala. Bismillah wa ala barakatillah. Bismillah. Allah, macam-macam doa boleh kan? Kita boleh angkat ayat Zamzam, bubuk sini, Nabi minum, barulah pergi Safa dengan Marwah. Niat menghadap sambil minum, ya Allah, bagilah aku ada sifat sabar, ya Allah. Lagi berapa hari lagi nak habis, ya Allah, aku tak tahan, ya Allah. Darah donat Tuhan, darah donat. Kan? Minum ayat Zamzam, kita tengok, ya Allah, balik hotel nak bergaduh saja, ya Allah. Tolong, ya Allah. Tengok apa nama, ayat pelas kopi tu dekat luar hotel, tengok pelas tu tak ada, ya Allah, dia pun tak tahu mana, tak tahu. Balik-balik dah minum darah donat, subhanallah, ya Allah. Ambil, tengok ayat Zamzam, minum lagi, niat Tuhan bagi turun. Kita kontrol semungkin yang boleh. Kita ada apa nama, dalam ihram. Terutamanya dalam ihram. Dalam ihram sikit saja. Macam Nabi kata, kalimatun kharaja fafasidadul hajjahu. Kalimatun kharaja fafasidadul hajjahu. Kalimatun kharaj, sepatah dia keluar kalimat yang boleh merosakkan haji dia, maka rosaklah haji dia. Senang ke? Bukan senang. Pasal tu Allah tanya kat kita, bila nak jadi tetamuku, sudahkah kamu bertakwa? Sudahkah kamu bertakwa? Pasal tu ya Allah, hari duk ada, selepas maghrib, angkat tangan, ya Allah, terima kasih ya Allah, jemput aku nak pergi. Bagilah aku ada satu kekuatan untuk diri aku. Aku lemah, aku tahu. Aku hamba-Mu yang lemah. Bagilah kekuatan sikap aku, ya Allah. Nak pergi suami isteri, lepas-lepas semayang peluk mai, tiap malam kata, Bambang, tak sangka nak I dengan you nak pergi. Kan? Sambil-sambil duk cakap batu je, ada faham. Ya Allah, dah cerita masalah kita nak pergi ni, kita nak pergi ni, kita nak pergi ni. Macam mana Nabi SAW dapat mimpi duduk di Madinah. Betul? Nabi nak main di Makkahul Mukarramah. Sonok ada. Setiap kali Nabi bangun, aku nak pergi duduk seronok. Nabi dapat mimpi, Allah bagi mimpi, dia bangun-bangun duduk sebut benda tu seronok. Maka kita, Allah peluang pergi di situ, ya Allah buat yang terbaik. Bila cukup saja masa, ya Allah, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam balik. Tak berapa lama kemudian dia mai di Kaabah.
Dia mai ya Allah di Makkahul Mukarramah untuk tengok apa nama keluarga dia. Bila nak tengok keluarga dia, pada masa tu pertama sekali dia nak tengok adalah isteri dia. Allah Subhanahu Wa Taala ambil Siti Hajar terlebih awal. Bila dia mai masuk di Mekah, Siti Hajar dah meninggal dah. Ibrahim masuk, Siti Hajar dah tak ada dah. Yang ada cuma anak dia. Cuma anak dia. Dia mai hajat dia tengok anak dia bagus. Last sekali anak dia berjaya kahwin dengan Jurhum. Bila kahwin dengan Jurhum, dia dia ziarah anak dia, dia kata, Allah Subhanahu Wa Taala panggil aku dan panggil hang juga untuk bina rumah dia. Bersediakah kamu bekerja dengan aku, wahai anakku? Anak dia kata dah bersedia dah. Di situ keseronokan Ibrahim demai. Ya Allah, syukur ya Allah, anak aku anak yang soleh. Anak yang soleh. Dia bersedia. Bapak dia duduk takut kalaulah bapak dia kata apa lebih kurang dia nak jawab mampu ya Allah. Tapi ya Allah, bapak dia kata lah ni Allah panggil aku dengan hang saja untuk mendirikan rumah dia. Dia kata dia sedia. Dah buat dah ya Allah rumah Allah Ta'ala yang namakan Kaabah. Pada masa itulah ya Allah Tuhan, Nabi Allah Ibrahim menghadap Kaabah dengan berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Doa yang pertama sekali keluar daripada mulut Nabi-Nabi menghadap Kaabah, doa ni saja. Barulah doa dia kata, annal baita baituka, itu semua kemudian. Sesungguhnya inilah rumah-rumah yang kekal ya Allah. Ya Allah, aku mai rumah hang, ya Allah, aku jadi tetamu hang, ya Allah, di dunia. Mudah-mudahan aku nanti pergi juga di rumah hang, di taman hang, di syurga ya Allah. Ainal Ka'bah baituka. Yang tu semua doa kemudian. Tapi yang paling penting sekali, Nabi Allah Ibrahim bila siap saja menyiapkan Kaabah, doa yang mula-mula sekali keluar, ya Allah, bubuh dalam Quran banyak kali, Rabbana, wahai Tuhan kami, taqabbal minna, terimalah semua benda baik yang kami nak buat ni, hang tolong terima ya Allah, innaka antas samiul alim, sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui ya Allah. Kita menghadap Kaabah, kita berdoa. Menghadap doa. Masa tu Nabi kata, bila kita nak memula, berdiri sekejap, tapi biarlah kita pergi dengan mutawif, tak ada nak berdiri, dia tengok warna hijau, nak start dah kan, nak start dah, tak ada nak berdiri. Dia kata, berdiri apa? Cepatlah, Allahu Akbar. Mutawif, dia kerjakan, nak pusing cepat-cepat. Ada geng lagi nak bermain kan, lagi berapa 2-3 jam dia nak bermain satu grup lagi. Masa dia ada package dia kan. Yang hendak berdoa lama-lama ni lain cerita. Maka disunatkan kita ya Allah, kita piawak berdiri depan Kaabah berdoa, ya Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Kalau kita mampu lagi, ya Allah, inilah Baitullah, inilah rumah kamu ya Allah, berkatilah aku pijak di sini ya Allah. Jadikan Kaabah ni sebagai saksi esok ni yang mengatakan aku pernah datang di sini. Itu semua doa kemudian. Yang kita tengok doa berjela-jela Kaabah tu kemudian. Kita doa kemudian. Lepas dia kita buat selesai ya Allah, kita tempat di Kaabah, tempat yang paling bagus sekali kita tawaf ni, doa yang paling bagus sekali. Kalau kita tak reti sebut macam Ustaz kata subhanallah, Allahu Akbar, alhamdulillah, itu buatlah nak tahu pertama subhanallah, tawa yang kedua alhamdulillah, kedua Allahu Akbar, yang keempat apa dia, sebaik-baik tasbih subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Lepas tu kita baca qul huwallah, lepas qul huwallah kita baca Fatihah, Fatihah kita istighfar, Tuhan ampunkan dosa aku. Kita pun tak bila mana qul huwallah, pusingan kelima, yang dipengat, baru kita ingat. Takut akan kita nak buat macam tu dengan tujuan kita boleh ingat kita pusingan ni yang keberapa. Ambil ringan-ringan sudah. Yang paling penting sekali tawaf tu kena tepat. Kita tengok dengan keadaan kita punya ni kena betul, itu satu. Dan yang paling penting lagi juga kita tengok bab-bab kita nak pergi sana ni, kalau boleh kita bermalamlah di Mina. Kalau boleh bermalam di Mina. Mina ni tempat yang paling bagus. Bermalam di Mina. Pasal kebanyakannya sahabat Nabi radhiyallahu anhu, bila kita duduk di Mina, kita bayangkan macam mana Sayyidina Umar, Abu Umamah Al-Bahili, Abu Dhar Al-Ghifari, Abu Sa'id Al-Khudri. So kebanyakannya Abu Sa'id Al-Khudri di Madinah. Tapi kita sahabat-sahabat Nabi yang
masuk Islam di Mekkatul Mukarramah, di kawasan Mina ni adalah ramai di kalangan sahabat Nabi yang masuk Islam. Ramai sahabat Nabi dapat hidayah. Yang Nabi dia belajar, Nabi ajak rumah perma Arqam Ibn Arqam di mana? Di Mina. Di Mina. Bila kita duduk di Mina, angkat tangan, salah satu tempat yang Allah nak bagi hidayah, pertunjuk kepada sahabat dia. Kita minta tempat tu bermalam, mabit dengan arti kita tidur di situ. Jangan duduk lari balik. Bila malam kita duduk di situ sepanjang waktu malam, doa yang paling mustajab. Ni kita tidak, lepas kita malam kita pergi lari balik di hotel. Berlari, rugi tak? Rugi ya Allah Tuhan. Kita ambil peluang tu. Dan satu lagi kita tengok di di Arafah. Ada masa sikit lagi. Di Arafah, nak cerita macam-macam di Arafah. Bila kita di Arafah ya Allah Tuhan, di Arafah, sampai-sampai kalau boleh kita sampai-sampai kita baca surah Fatihah, kan? Ada masa kan, masa kita sampai-sampai di Arafah tu tak, kadang-kadang tak tahu nak program apa pun kita. Kita kena memprogramkan diri kita. Kita kalau boleh kita baca nama Fatihah 10 kali. Satu Fatihah berdoa, berhenti, satu tu tawakaf dan berhenti. Kan? Itu doa-doa yang paling baik yang pernah diajak ke sahabat dia. Walaupun di Arafah orang Malaysia tak akan sempat semayang di Masjid Namirah, tak apalah. Kan? Seronok tu Masjid Namirah semayang. Pernah semayang kan? Tapi kalau kita pergi, kalau ada package nak melawat, pergi melawat semua tempat. Pasal takut-takut kita pergi yang yang awal dan akhir. Masjid Namirah ni memang seronok. Sebelum nak semayang la ilaha illallah, pagi-pagi tu dia berebut nak masuk dah. Dia kehimpun keliling pintu tu Quran tu dia bagi tetamu yang berawal. Berebut tu biasalah, harap gila-gila ni kan. Tapi seronok, suasana tu seronok. Dengan khutbah dia keluar Masjid Namirah, keliling kemah tu, kemah syabdu, kemah makan, bukan duduk. Lepas kita semayang dia Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pasal dia nak sambut raya dah. Nampak tak? Suasana dia nak sambut raya, Allahu Akbar. Lepas tu dia suruh kita masuk. Lepas kita dah dengar khutbah tu, dia kata, dia pakai salam-salam. Dia kata, Al-Hajjul, dia panggil Hajj. Pasal Nabi kata, Al-Hajjul Arafah. Orang yang ada di Arafah, dia dapat haji. Lepas semayang, dia berdekat-dekat, bergumam, Allahu Akbar, Allah. Punya seronok Arab gila-gila, semua gila-gila Arab semua dia ada kat keliling tu. Dia akan masuk di kemah-kemah. Masuk kemah tu makan nasi mandi. Allahu Akbar. Sedap yang tidak terhingga ya Allah. Dia tak perlu berebut, dia tak perlu berebut. Punya banyak sangat-sangat kemah. Orang ni yang nak bagi, orang Arab ni satulah. Sikap tabarok dia ni tak boleh lawan dengan bangsa asing. Dia memang suka berebut macam tu. Dia nanti panggil masuk dia kemah-kemah dia, masuk je, terus ada satu talam dah, kita boleh makan dah. 4 orang tu boleh start dah. Dia pergi makan macam mana pun tak apa, pasal besar, talam besar, memang selesa makan, jangan takut. Tak boleh talam ni, talam nombor 2. Lepas kita makan, dia tak boleh patah balik. Dia makan ni terus. Dia makan dia makan manis-manis, benda manis-manis. Lepas dia makan pula buah-buah. Lepas buah-buah last nak keluar, dia bagi hampers orang satu. Ada faham? Seronok ya Allah. Tapi orang Malaysia duduk di sakratul maut, jauh. Betul tak? Jauh sangat-sangat. Jadi tak apalah, kita tak dapat pun tak apa, okey? Kita tak dapat, memang kita duduk jauh sangat-sangat, kita takkan rasa. Tapi yang paling penting sekali di Padang Arafah, baca surah Fatihah 10. Selepas baca satu, berhenti doa. Berdoa. Tempat tu kalau boleh, suami isteri berasin sekali, berdoa masing-masing. Bahajat duduk kiri kanan berdoa. Lepas baca Fatihah, kita terus baca Qul Huwallah. Yang doa yang baca Qul Huwallah 3 kali. Lepas tu kita baca Qul A'udzu Falaq sekali, Qul A'udzu Binnas sekali. Lepas tu kita baca ayat kursi sekali. Bila baca ayat kursi, kalau kita mampu kita baca surah Al-Baqarah kalau mampu. Okey, tak dan tak apalah. Baca yang ujung-ujung surah Al-Baqarah. Lepas tu kita baca sebaik-baik ayat kan? Apa dia? Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, yang menjadi syafaat pertolongan untuk kita. Lepas kita baca tu, kita baca ayat-ayat yang lain pun kita boleh baca. Nampak tak? Ayat yang lain, lepas tu barulah kita berdoa. Kita berdoa elok, kita target selepas sembahyang asar, cepat-cepat kalau boleh terus berdoa. Masa kita sampai pagi tu, tengah hari, sampai ke asar tu, semua pulun dengan surah-surah ni. Kalau kita betul-betul kita ikut, kita akan dapat. Kita berehat sekejap, seketika, okey? Lepas pada asar tu, terus kita angkat kepala kita, berdoa. Ya Allah, berdoa. Terus berdoa.
Terus berdoa dekat-dekat nak maghrib, buat persiapan nak bertolak. Sembahyang maghrib tak boleh di situ. Sembahyang maghrib tak boleh di situ. Tapi kalau boleh lah, tak tahu lah, tahun ni minta tak jam. Kalau jam masalah. Kan kita minta kita keluar sebelum maghrib, kita kena atas tu dah. Pasal kita nak sembahyang maghrib, waktu maghrib kita sembahyang di mana? Di Muzdalifah dengan isyak kita sembahyang kat sana. Sembahyang kat sana boleh kita duduk sepanjang perjalanan tu, kita kutip boleh situ, kutip Muzdalifah boleh. Batu tak ada masalah, kutip kat mana pun. Tapi sunnah dalam perjalanan, okey. Sampai dekat situ, bila kita dah sampai kat situ, kita duduk, kita sembahyang, kita yang tu yang ni, kita berbuat nak baca apa semua. Lepas sembahyang subuh, baru kita masuk di Mina. Kita elok ni. Kalau tak dapat macam mana? Kan tak dapat macam mana? Oleh sebab tu Ustaz nak ambil masa panjang, masa maghrib masuk awal. Jadi kita kena berhenti dekat sini dulu. Ustaz ucapkan, ada apa-apa nak ni? Untuk jemaah ada, okey ada. Jadi lepas ni Ustaz akan serahkan kepada Datuk Bendahara. Dia tak tahu apa benda dia nak buat untuk ada Ustaz dipahamkan ada di kalangan yang nak pergi haji. Jadi kami doakan insya-Allah hajjal maqbul wa sa'yan mashkur wa zamban maghfur. Kita doakan haji yang makbul, Allah terima mereka, ada terima segala-galanya, dan mereka balik dalam keadaan yang terbaik. Kita doa sama-sama, kita doa biar sepanjang perjalanan daripada hari ini sampai dia balik, kesihatan dia yang paling bagus kali. Wa jamilna bil afiyah. Minta Allah bagi kesihatan yang baik supaya dia boleh buat dalam keadaan yang elok, insya-Allah. Dengan itu Ustaz minta ampun dan maaf kalau salah silap sepanjang kuliah ringkas haji ini. Kita serah kepada Datuk Bendahara untuk menguruskan pakej haji. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Okey, untuk makluman, kalau ikutkan kita ada empat orang bakal haji lah pada tahun ni. Cuma yang ada 2 orang tu belum dapat confirmation lagi daripada segi tarikh penerbangannya. So yang dah confirm ada 2 orang, iaitu Muhammad Azman Haris dan juga Abdul Hafiz, ya. So dengan itu pihak KIAM ingin memberikan cenderia hati lah. So jemput Puzi untuk memberi cenderia hati kepada bakal-bakal haji kita. So dengan itu kita juga mendoakan supaya mereka mendapat haji yang mabrur dan kesihatan mereka terjaga bila berada di sana. Dan bagi yang belum mendapat confirmation tu, insya-Allah kita doakan juga supaya mereka akan dapat confirmation seberapa segera lah. Dengan itu dijemput Cik Menaris untuk naik, untuk pergi ke depan untuk menerima cenderia hati. Menaris akan pergi bersama isteri, ya. So alhamdulillah. Dan yang bakal haji kedua adalah Abdul Hafiz, akan pergi bersama dengan adik perempuan. So, alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih Puzi. Dengan itu kita boleh bersama-sama dengan bakal haji untuk memberi semangat kepada mereka. Flight bila? Esok. Flight esok. Next week. Okay. So dengan itu kita sudahi majlis kita, dan selepas ni ada jemput lah untuk makan dan minum di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum. Jemaah haji kita minta ada kat sini. Datuk dekat sini. Kita sama-sama ambil peluang keberkatan ni. Pasal Allah bagi kat mereka, mudah-mudahan kita pun dapat bersama-sama dengan mereka. Yang kita yang tak pergi ni, jangan lupa buatlah korban. Anda faham? Oleh sebab tu kita jemput Datin dengan Datuk kat sini, Datuk dengan mana? Adik tak main, okey. Duduk satu baris ni, hampa dia turun sama-sama bagi salam lah kat mereka. Tu doa lah, tu tunggu doa Ustaz.
Allahumma salli wa sallim mai turunlah salam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala Nabi Muhammad wa ali Muhammad سيدي رجال المفضل يا بحر كمال يا محمد اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي محمد وآل محمد سيدي رجال المفضل يا بحر الكمال يا محمد صل على النبي صل على النبي صلى 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 على النبي محمد نبينا بنور الهدينا من مكة حبيبي نور سطع في المدينة قلبي والفؤاد آموا بك يا هادي زادي وزوادي هديو يا طه يا نبينا حج المقبول شاعي حج المقبر شاعي من مكة حبيبي نور مدينة سدانا مدينة المكة حبيبي محمد taqabbal Allah minna wa minkum taqabbal ya karim. Kita doakan sama-sama insya-Allah bakar haji, insya-Allah akan jadi haji yang makbul, sa'yan maskur wa zamban maghfur. Allahumma amin. Fa taqabbal minna wa minkum taqabbal ya karim. Jangan lupa shopping center ada di luar.